Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dirahmati Tuan Imam, Yang Berusaha Tuan Nazir, ahli jawatankuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini dapat kita bertemu kembali, ya, untuk sama-sama kita membaca kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i, khusus dalam bab munakahat. Kalau ikut tarikh saya ni, kita berhenti 6 bulan 9 2020. Lama tu kan, 2020 yang ada kat saya ni lah. InsyaAllah Allah bagi kita rezeki untuk bertemu kembali. Cumanya sama-samalah, ya, sama-samalah kita patuhilah, ya, apa-apa arahan yang dikeluarkan tu, seperti, ya, menjaga penjarakan, SOP-SOP yang diadakan tu ada kebaikan dia, ya. Sebab sementara sebab kita bertembung dengan benda tak nampak ni, risau juga kan. Sebab dah surau Korea kita dah ada kan, dah kena tutup sehari dua ni kan. Kita tak pasti, kita tak tahu, ya. Tapi dalam pada itu pun ada juga orang yang, ya, saya ada terbaca satu surat yang ditujukan kepada mufti. Ini surat orang personal lah. Tak tahu orang ni ada akal ke tak ada akal ke, terlencak akal ke kan, Wallahualam. Boleh surat tu dengan dengan sesalinan kepada dia punya lawyer, minta boleh keluarkan bahasa Datuk Mufti ni tak faham ke nak memainkan agama ke, sampai nak halang orang pergi masjid kan, buat arahan tutup, tak bagi orang datang jemaah masjid, tak bagi orang buat program, orang ramai-ramai. Benda ni ada sebab-sebab kan. Satu dunia punya fatwa pegang semua sama, tiba-tiba Muhammad ni entah erti ke tidak baca kitab ke, boleh sama mufti macam tu. Saya rasa ni memang manusia biadab lah, memang manusia biadab. Dia minta jawab balik surat dia dalam masa 14 hari melalui lawyer dia. Macam nak ni lah. Tapi surat tu tak viral kot. Memang tak ni, tapi saya ada terbaca. Na'udzubillah lah kan. Dalam keadaan begini pun boleh lagi fikir macam tu kan. Kita sepatutnya sama-sama lah ikhtiar, sama-sama berdoa kan untuk ni. Kadang-kadang orang yang bising tu, minta maaf cakap lah, yang bising-bising masjid tutup, surau tutup, padahal kalau surau dah buka ada muka dia. Atau tak ada tu. Dia punya maki lah apa, dia kira Jumaat dia. Orang Jumaat tak dapat tu macam nak mati rasa. Lepas tu waktu lain tu yang buka pintu surau masjid, kau tak nak datang apa hal? Tak dapat masuk masjid, maki habis Datuk kena. Ini rezeki tak guna ni. Halang orang solat Jumaat. Ada sebab lah kan. Ya. Itu macam-macam manusia sekarang ni. Alhamdulillah lah. Kita terus, yang kita apa kita buat, kita teruslah. Kita sebagai jemaah, kita teruskan usaha kita. Banyak berdoa, banyak berzikir, insya-Allah. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Apabila kamu sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkan kamu. Janganlah kita risau. Okey, kita masuk pada pagi ini, ya, berkaitan dengan mahar mithil. Mahar mithil, ya. Dia walaupun bulan puasa ni bab nikah kan. Ada orang nikah juga dalam bulan puasa, jangan risau. Hari Jumaat lepas baru sepasang saya nikah, ni minggu depan ni ada dua. Ni minggu depan ramai sikit sebab orang nak tunggu nak sambut raya tu. Kan? Apakah yang dimaksudkan dengan mahar mithil? Maksud mahar mithil ialah harta yang diberikan kepada perempuan dengan kadar pada kebiasaannya
sepadan dengannya. Harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan kadar pada kebiasaannya sepadan dengannya. Jadi contohnya kalau macam di Selangor ni memang dah ditetapkan kadar mahar kan, 300 terus bagi. Jadi mahar Mesir ni mahar yang tak ada tetap, tapi dia ambil kira adik-beradik dia berapa dulu kan. Nanti akan dihuraikan di belakang, di bawah ni ya. Iaitu kadarnya ialah, kadar mahar Mesir ialah dengan membuat perbandingan dengan mas kahwin yang pernah diterima oleh kaum keluarga isteri sebelah bapa. Dia dengan perbandingan makcik-makcik dia sebelah bapa ni berapa dulu mas kahwin dia. Tapi kalau ambil kira tahun 50 payah tak? Dulu RM22 kan, tapi sekarang ni payah juga. Jadi itulah hukum dia ya. Dia susu galuh dia kepada belah bapa dulu. Oleh itu mahar Mesir yang ingin diberikan hendaklah mengambil kira mas kahwin yang pernah diterima oleh perempuan asobah. Perempuan asobah ni perempuan adik-beradik yang sebelah bapa, yang ada hak dalam harta pusaka juga ya, adik-beradik tu. Okey, jadi dia berapa dulu? Kalau kita tak ditetapkan, jadi sebab itu sekarang ni kalau kita tengok mana-mana negeri dia tetapkan terus. Minimum banyak ni, maksimum ikut kaya. Nak bagi berapa bagilah. Setakat ni yang saya pernah mas kahwin RM15,000, tu paling tinggi yang pernah. Bukan saya bagilah kan. Pengantin bagi tu dengan mas kahwinnya RM15,000. Fine, selesai. Minimum 300. Jadi itulah kadar yang kalau tidak ni, kalau tak ditetapkan nanti payah juga. Dia jadi ngapa orang ni macam ni, ngapa orang sini. Jadi Jabatan Agama dengan Majlis Fatwa ni tetapkanlah 300 minimum kurang-kurang dalam Selangor ini. Tapi di negeri lain ada yang kurang lagi. Masih ada lagi Melaka ke, Pahang ke, masih lagi ada yang bawah, masih lagi kekal pun ada RM22 pun ada, RM22.5. Dia punya apa sebab RM22.5 tu saya tak tahu. Sebab saya ada terbaca surat nikah orang dekat pejabat dengan mas kahwin RM22.5. Apa dia punya apa ni RM22 tu wallahualam, tak tahu, tu terpulang pada masing-masing lah ya. Apa yang perempuan asobah tadi tu? Perempuan asobah ialah yang paling dekat dengan pengantin perempuan, ialah adik-beradik perempuan seibu sebapa satu ya. Adik kakak contoh, kalau yang kahwin ni adik-adik yang tengah kan, kakak dia dulu berapa? Kakak dia dulu berapa? Ambil kira kakak dia dulu berapa. Ataupun adik kahwin dulu, adik perempuan dia dulu kahwin berapa mas kahwin dia. Kita ikut yang tu sekurang-kurangnya ya. Kemudian dia adik-beradik perempuan seibu sebapa dulu. Kemudian kalau dah tak ada tu, kepada adik-beradik perempuan sebapa. Semua dia susul balik ke bapa ya. Mas kahwin adik-beradik kakak yang satu sebapa, berapa mas kahwin dia? Kalau dulu kakak dulu terima 1,000, kalau adik dia pun kata saya minta macam kakak lah, dia kata 1,000 juga ya. Kemudian anak-anak perempuan adik-beradik lelaki ataupun kepada anak-anak saudara. Ni abang kahwin dulu kan, ada orang ialah abang umur 60 dah, adik bongsu dia baru 20 kan. So adik bongsu dia nak kahwin, dia tengok pada anak-anak saudara dia. Anak-anak saudara pun dah kahwin dah. Kiranya maksu ni dah cucu lah baru kahwin kan. dah ada cucu saudara dah baru kahwin. Jadi dia akan ambil pada anak-anak saudara abang dia. Anak-anak abang dia. Okey, berapa anak-anak abang dia dulu? 2,000. So dia pun minta kalau boleh dia nak sama dengan adik-beradik ni anak saudara dia, iaitu anak abang dia, anak saudara dia sendiri ya. Kemudian ibu-ibu saudara sebelah bapa, dia susul sebelah bapa juga ya. Pada kalau tak ada adik-beradik lelaki tadi tu, anak-anak saudara perempuan daripada adik-beradik lelaki ya, sama ada abang ataupun adik lelaki, kepada ibu-ibu saudara sebelah bapa. Itu perumpamaan mahar Mesirnya. Persamaan sifat juga perlu diambil kira dalam menentukan mahar Mesir.
Sifat-sifat ini akan kita sebutkan nanti. Sifat-sifat dia contohnya disebutkan nanti. Faktor, antaranya ada faktor-faktor yang tertentu lah dari segi dia punya kecantikan dia, dia punya pendidikan dia, itu ada faktor-faktor dia yang diambil kira untuk mengharmisir ni. Jadi jika perempuan asabah yang terdekat tidak ada, jadi sebelah bapak ni tak ada adik-beradik perempuan, habis semua, tak ada perempuan semua. Abang pun tak ada anak perempuan pun semua, tak ada nak rujuk siapa, atau mereka belum berkahwin, ataupun ada tapi kecil tak kahwin lagi, kan, baru belajar lagi. Mas kahwin keluarga terdekat selepas perempuan asabah hendaklah diambil kira. Siapa yang terdekat? Mereka ialah keturunan sebelah ibu. Barulah kita ambil contoh mahamisir sebelah ibu, adik-beradik mak kita. Dulu makcik kita kahwin ke berapa, kan, berapa makcik kita, itu sebelah ibu kita berapa tak? Yang tu ambil kira. Dia kena ambil yang sebelah bapak dulu. Okey. Mereka ialah keturunan sebelah ibu seperti ibu, nenek, ibu saudara, anak-anak perempuan kepada adik-beradik perempuan, kerana mereka lebih utama untuk dibuat perbandingan jika dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain. Perbandingan tu nak tengok, kalau dah tak ada sebelah lelaki ni, kita nak tentukan berapa kadar maharnya, balik kepada sebelah perempuan. Sebelah perempuan tu tengok adik-beradik belah perempuan ni berapa. Tak kisah mak-mak saudara ke, kan, ataupun anak-anak kakak dia yang perempuan ke. Sebab anak kakak dia dah nasab orang lain, betul tak? Dia dah bin dengan orang lain, bukan bin dengan ni anak kakak ke, ataupun mak saudara dia ke, sepupu dia perempuan ke, tengok yang tu pula, ya. Jadi jika tak ada pula keturunan terdekat sebelah ibu pun tak ada, mas kahwin perempuan lain yang setempatnya, kita tahu. Kalau dah tak ada juga adik-beradik, kita tahu dia ni seorang, tak tahu nak ikut siapa. Jadi mas kahwin perempuan lain yang setempat dengannya hendaklah dia ambil kira. Kita tengok dalam Korea ni siapa yang mas kahwin biasa yang ni, jadi dia ikut yang tu, boleh, ya. Iaitu mereka yang mempunyai persamaan sifat dengan pengantin perempuan, dengan syaratnya dia ada persamaan sifat. Apakah sifat-sifat yang menentukan kadar mahamisir tadi? Ketika menentukan kadar mahamisir ni, perbandingan yang hendaklah dibuat mengambil kira faktor seperti berikut. Antaranya faktor umur. Tengok pengantin ni umur berapa, kan, umur berapa. Kalau umur dia dah 50, 60 baru nak kahwin contohnya, dia letak 10,000, payah juga, kan. Payah juga tu, ya. Faktor kecerdikan dia, faktor kecantikan dia, kedudukan kewangan, ya, kedudukan harta dia macam mana, orang perempuan ni macam mana kedudukannya, dia berharta ke tidak ke, dan kemuliaan diri dia juga macam mana, kemuliaan diri dia macam mana, dan dinilai juga daripada segi amalan agamanya. Dari segi amalan agama dia macam mana, sama ada dia ni memang orang kata kuat dari segi agamanya ke atau tidak ke, kan. Kadang-kadang yalah dah umur 50 pun kadang-kadang ada yang tinggal semayang pun ramai. Yang tinggal semayang tu pun ramai. Itu yang yalah tak tahu nak cakap lah, ramai yang nak tak sedar menutup aurat lagi pun ada, na'udzubillah, kan. Mudah-mudahan rahmat Ramadan ni ada perubahan pada mereka, insya-Allah. Dari segi ketakwaan dia, kita boleh tengok, kan, orang dia macam mana. Dan dari segi pendidikan, iaitu keilmuan dia macam mana, latar belakang ilmu dia, ya. Ataupun status dia, anak dara ke, janda ke. Itu antara perkara-perkara yang dilihat. Dan semua perkara yang boleh dijadikan penilaian yang sahih. Ini kerana kadar mas kahwin berbeza adalah kerana berbezanya sifat-sifat ini tadi. Sifat-sifat ini tadi. Jadi semuanya sekarang ni yang kita bukan yang dikatakan mas kahwin tu. Ya, kebanyakan orang kita sekarang ni yang jadinya hantaran tu. Mas kahwin dia dapat 300 juga. Mas kahwin dia pakai yang Selangor punya 300. Kalau ikut ni mahar misil ni bukannya hantaran tu, mas kahwin tu, kan.
Dua hantaran dia sampai 20,000, tapi mas kahwin dia dapat 300 je lah pengantin perempuan tu dapat. Kalau tengokkan pada sifat tadi, contoh orang tu cantik, dari segi pendidikan bagus, apa semua, agama pun bagus. Kalau nak bagi, kalau jadikan hantaran tu mas kahwin dia, kan cantik, 15,000 pak terus sebut dalam akad, kan, aku terima nikahnya dengan mas kahwin RM15,000. Tu perempuan punya. Ini antara 20,000 tapi dia dapat 300 juga. Sedangkan sifat-sifat ni ada pada diri dia. Itu nak kata maha mistir tu, biarlah teruskan bagi pada dia tu, ya. Dalil disyariatkan maha mistir dan diperkakui maha mistir ialah hadis Nabi SAW yang bermaksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ditanya tentang seorang lelaki yang mengahwini seorang perempuan tetapi tidak membayar mas kahwin kepada isterinya dan tidak menyetubuhinya sehingga mati. Beliau menjawab, perempuan itu mendapat maha mistir seperti saudara-saudara perempuannya. Ini kisah dia macam mana hujah tadi, kan, nak rujuk pada siapa. Jadi perempuan ni dia kahwin tu tak dapat mas kahwin daripada suaminya. Lepas tu suami tak setubuh dia sampai mati. Sampai dia mati. Wallahu alam lah, lepas nikah terus mati ke, minggu depan mati, tak sempat nak bagi ke, kan. Jadi mati suaminya. Jadi perempuan itu mendapat mahar mistir seperti saudara-saudara perempuannya. Maka tak tahu nak bagi kadar berapa, kena tengok kadar pada saudara-saudara perempuannya, adik-beradik perempuan dia, ya. Tidak kurang dan tidak lebih, kena sama. Kena sama. Kalau dulu contoh kakak dia kahwin dulu 20 dinar, maka kena bagi 20 dinar juga kepada dia. Dia juga mesti beriddah. Dia mesti kena ada iddah juga dan berhak mendapat harta pusaka. Dia tetap dapat harta pusaka, ya, walaupun suami dia mati tu, kan. Mungkin suami dia mati tak, dan lepas seminggu kahwin meninggal, kan, belum lagi setubuhi ke, lepas 2-3 hari kahwin meninggal, ya. Ada juga, kan, yang muda-muda pun baru akad nikah, on the way balik pergi homestay, pak isteri dia mati. Ada, memang ada berlaku, kan. Jadi benda-benda tu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan kepada Barwa binti Washiq, seorang perempuan daripada kalangan kami, sama sebagaimana yang telah engkau putuskan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bergembira dengan kata-kata Ma'qil bin Sinan radhiyallahu an. Jadi Abdullah Mas'ud ceritalah macam ni sebenarnya. Pernah berlaku zaman ni, dia kata seorang perempuan ni dia kahwin tak ada mahar dan belum disetubuhi. Kemudian matilah suaminya. Jadi nak bagi berapa mas kahwinnya? Jadi Rasulullah ceritakan, Rasulullah kata sila rujuk kepada mas kahwin adik-beradik dia atau perempuan yang hampir dengan dia. Kan? Jadi Ma'qil ni pun kata betul lah, kami pun buat macam tu juga. Kan? Betul lah apa tuan cakap tu dengan kami buat. Tak ada masalah. Jadi ini jadi hujah dalil maha mistir tadi. Sebab, apakah sebab wajib maha mistir? Apakah sebab wajib maha mistir? Wajib maha mistir diwajibkan kerana sebab-sebab berikut. Dia ada sebab-sebab tertentu. Pertama, fasad, iaitu rosaknya nikah, akad nikah. Seperti salah satu daripada syarat sah nikah tidak dipenuhi. Sebagai contoh, perempuan berkahwin tanpa saksi atau tanpa wali, kemudian berlaku persetubuhan selepas akad yang rosak itu. Ya, sebab la nikah illa bi wali, kan? Tidak boleh nikah, tidak akan berlaku pernikahan melainkan dengan wali. Tapi dia ni nikah tak ada wali, tak ada saksi, tak kepelik, kan? Tapi benda tu berlaku, ya. Benda tu berlaku. Nikah sedikit ni masih lagi ada. Masih lagi ada. Wallahu alam. Tak tahu, susah sangat nak apa? Nak dibentras. Tapi di kalangan orang kita pun ada. Tapi kebanyakannya di kalangan warga asing lah. Warga asing di kalangan kita masih ada juga. Tetapi biasanya yang di kalangan kita ni, dia bila nak poligami, dia main sedikit.
ada sedikit yang menawarkan perkhidmatan macam tu kan. Nikah berlaku dekat ni Rincing Hulu ni, sijil keluar sijil Thailand. Tak ke jauh, PKP tak boleh seberang kan. Tapi sijil tu sampai. Itu nikah sedikit lah tu, ya. Siapa nikah kan wallahualam. Tapi kalau ayah dia nikah tu prosedur sah lah. Tapi kalau dia kata dia juru nikah yang boleh nikahkan, habis. Itu jadi sama ada nikah tu, sama ada dia jadi fasad tadi, rosak tadi, ya. Ketika itu mahar mithil wajib diberikan kepada perempuan itu disebabkan rosak akadnya dan mas kahwin yang disebutkan dalam akad itu. Rosak, batal. Bila tak cukup syarat kan, 5 rukun ni tak cukup, batal. Pertama, wali, 2 saksi, pengantin lelaki, pengantin perempuan, dan akad sirah tadi kan. Kalau tak cukup 5 ni, batal, tak sah nikah tu, ya, tak sah nikah tu. Qadar mahar misal yang dikira dan dinilai dengan nilaian semasa berlakunya persetubuhan, bukan semasa berlakunya akad. Ini kerana akad yang rosak tidak ada ambil kira. Dia kena nilai yang terkini. Yang terkini, bukan yang kira batal yang dulu tu. Dulu tu jangan ambil kira yang zaman dulu punya, tak. Dia yang terkini punya bilangan dia. Ya. Kita jaga-jagalah. Jangan ada kita yang terlibat macam ni. Risau juga. Sebab kadang urusan tu susah memang. Bila terlibat dengan nikah sedikit, memang masalah. Sebab dia datang, kalau nak buat tu, dia datang pertama dia kena pergi dulu, semua dokumen dia kena serahkan. Lepas serahkan, ini antara secara ringkas lah saya cerita, dah serahkan dokumen dia, itu pejabat akan keluarkan surat, dia pergi daftar ke mahkamah pula. Daftar mahkamah, tunggu tarikh bicara selesai. Bila dah habis bicara tu, dia kena pergi balik, kena bagi statement pada penguat kuasa. Penguat kuasa akan ambil statement tu pula, akan serah kepada mahkamah untuk tentukan benda dia berapa. Banyak cerita. Itu yang kadang ada orang marah tu. Dia marah macam baru ni lah, depan saya dia marah. Dia marahnya pasal dia turun daripada tingkat yang menguruskan pasal nikah cerai ni lah. Dia turun, cik tolong cakap kat orang atas. Apa dia, saya kata, jangan main tendang-tendang orang sana sini. Apa masalahnya? Tak, tadi suruh saya dah isi borang, saya dah isi borang tu semua, lepas tu suruh saya pergi sana, pergi sini. Okay, tak apa, nanti saya beritahu. Lepas tu saya jumpa staff lah. Apa ceritanya? Yang tu Ustaz, dia nikah sedikit. saya gelak engkau cek pasal sebenarnya kan. Dia nikah dia bukan poligami pun. Bukan poligami pun. Yang kau pergi cari sedikit tu kenapa? Kan dia kalau nikah mula-mula cukup senang urusan. Cukup senang. Kalau orang lelaki cukup senang kan. IC borang, ambil HIV, jumpa Haji Mian, habis itu. Sangin. Itu yang bujang lah. Yang nak kedua tu payah sikit. Ya. So isunya dalam borang tu dia minta pengesahan Korea kan. Tuan Nazir biasa sign tu pengesahan ahli Korea, betul tak? Dia sebab alamat IC dia berlainan dengan alamat tempat tinggal dia. So memanglah pejabat akan minta dia pergi dapatkan cok di Masjid Hasanah tu. Dia pergi Nazir Nazir ni ada dah sign. Lepas tu dia datang balik. Masjid Hasanah ke pejabat agama pun dalam 3 km kat pun. 3 km kat tu. Dia pergi datang balik. Bila dia datang balik, borang yang kita beri tu dia salah isi. Kita pulangkan balik borang tu, cik tolong isi semula. Itu dia mengamuk. Saya tak ada masa ni sebenarnya nak ni. Saya ambil cuti hari ni khas untuk ni. Habis tu hari lain apa tak datang. Kan? Apa hari ni belum rambutnya? Sebab bini dia nak beranak. Kalau tak ada sijil beranak. Nanti dia punya sijil dia bin Abdullah. Baru tahu. Kan? Waktu yang setahun dulu kau buat apa? Betul tak? Bila nak beranak bini tu baru keluar rambut.
Dia ingat dia boleh dapat on the spot tu. Tak, 2-3 bulan tu. Sebab lepas tu akan bawa ke mahkamah pula. Mahkamah tentukan hari pula patah balik. Patah balik ni dah makan masa berapa? Sempat bini tu anak dulu kot. Kan? Benda yang mudah jangan cari isu. Kan? Kalau kahwin 2-3 tu lain cerita. Ini yang first pun dia dah main sedikit apa benda. Salah dia lah. Dia tak daftar sendiri. Kan? Dia tak daftar sendiri. Yang kedua, mas kahwin dibatalkan. Ia disebabkan berlakunya perselisihan antara suami isteri dalam sebutan atau qadarnya. Jika berlaku perselisihan dalam sebutan mas kahwin, seperti isteri kata, dalam akad kamu menyebut mas kahwin untuk aku, tetapi suami kata, aku tak menyebut mas kahwin dalam akad. Sebab itu kita sekarang kita sebut siap-siap supaya nanti tak gaduh. Tak? Dah tahu 300 lah. Itu sebut dalam akad tu. Supaya kalau aku terima nikahnya tu cukup sah. Jadi kalau saya kata abang terima nikah tapi mas kahwin saya nak, tiba-tiba dia bagi RM50 je. Tak sakit hati kawan tu. Sebab itu kita tetapkan sebut dalam akad supaya tidak berlaku perkara macam ni. Kan? Sebab benda boleh berlaku. Kan? Mas kahwin disebut sekalipun pun dia tak bagi. Sebab itu kalau nikah, mana mas kahwin? Sebelah akad nikah tu, saya nak tengok mas kahwin. Tak apa 300 saya buka dulu. Kalau dia susun tu ni lah, kalau letak dalam sampul saya buka. Saya kira depan saksi 1, 2, 300. Okey saksi? Okey. Selesai tanggungjawab saya. Kan? Nanti lepas ni serah tu. Biasa lepas akad saya suruh serah tu. Ni mas kahwin, serahkan. Serahkan terus pada pengantin perempuan supaya tak timbul isu macam ni lah. Kan? Kata bagi mas kahwin tapi tak bagi. Sudahnya bergaduh ya. Isteri kata, tadi abang sebutlah dalam nikah ada sebutlah mas kahwin. Aku mana ada aku sebut? Lelaki dia kata nak nafi pula. Kan? So maka isteri hendaklah bersumpah membuktikan dakwaannya, dan juga suami juga diminta bersumpah. Kemudian mas kahwin tersebut dibatalkan dan wajib dikenakan mahar misir. Contohnya isteri kata, dalam lafaz tadi saya dengar abang kata aku terima nikahnya Anu binti Syed Anu dengan mas kahwinnya RM500. Lepas tu suami kata, tak ada lah, saya sebut aku terima nikahnya Anu binti Syed Anu, tu je, tak sebut 500. Bergaduh. Jadi lelaki tadi pun perempuan tadi kena sumpah untuk mengesahkan dakwaan dia, yang lelaki pun kena bersumpah untuk mengesahkan dakwaannya. Maka mas kahwin tadi dibatalkan, 500 tadi dibatalkan, dan wajib dikenakan mahar misir. Ambil mahar yang terdekat. Sudah, okey, tak apa, selama pakai 300 kita ambil yang 300. Selesai. Kalau tak bergaduh sampai sudah. Kan? Begitu juga apabila mereka berselisih mengenai kadar, seperti isteri kata 2,000, suami kata tak, aku sebut 1,000, kau ni dengar 2,000 pula. Itu bergaduh lagi. Bergaduh lagi. Jadi kena juga macam tu ya. Kena dua pihak kena bersumpah. Kemudian mas kahwin tersebut dibatalkan, 2,000 tak boleh pakai, 1,000 tak boleh pakai, pakailah mahar misir yang terdekat. Berapa ya? Dan yang ketiganya, mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Sebutan mas kahwin boleh menjadi rosak disebabkan beberapa perkara. Pertama, mas kahwin yang disebutkan bukanlah harta yang diiktiraf oleh syarak, seperti arak, babi, peralatan yang melalaikan, dan lain-lain yang dianggap sebagai bukan harta oleh syarak ya. Aku terima nikahnya dengan satu set karaoke. Tu tak boleh pakai ya. Itu perkara-perkara yang melalaikan ya, tak diiktiraf oleh syarak sebagai harta yang memberi manfaat kepada diri ya. Ini kerana mas kahwin yang diwajibkan oleh syarak mestilah berbentuk harta atau yang boleh ditukarkan dengan harta. Perkara-perkara yang disebutkan di atas bukanlah harta daripada segi hukum syarak ya, tak boleh. Tak mas kahwin tadi batal, tak boleh pakai.
Kedua, harta yang disebutkan sebagai mas kahwin bukanlah harta miliknya, seperti dia membawa sejadah yang dirampas sebagai mereka, dia curi sejadah masjid yang dia buat mas kahwin dia. Ni mas kahwin dia. Itu orang masjid ini hasilnya Tuan Nazir nampak ini masjid Qaryah Runcing Hulu punya ni, dia buat hantaran dia. Maka mas kahwin tadi itu batal, ya, kena bagi mas kahwin lain. Ketiganya, lelaki mengahwini dua orang perempuan atau lebih dengan satu mas kahwin saja. Akad nikah itu sah, tetapi mas kahwinnya rosak dan wajib membayar mahar misir kepada semua perempuan tadi. Kan? 500 suruh kongsi dua orang. Mana jadi? Kan? Tak jadilah. Jadi mas kahwin tadi itu batal, dia kena pakai mahar misir untuk dapatkan balik. Ya, kalau sini dah tetap 300 dapatlah 300 orang balik. Ini 500 kongsi 2 orang dapat 250. Tak jadi. Tak batal ya benda tu. Keempat, seorang wali mengahwinkan seorang kanak-kanak. Seorang wali mengahwinkan seorang kanak-kanak lelaki dengan mas kahwin yang melebihi kadar mahar misir menggunakan harta kanak-kanak tersebut, ataupun wali mengahwinkan kanak-kanak perempuan atau anak dara yang telah besar tanpa kebenarannya dengan kadar mas kahwin yang kurang daripada mahar misir. Mas kahwin itu rosak dan diwajibkan mahar misir kerana wali diperintahkan melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka berdua, sedangkan tindakan tersebut tidak mendatangkan kebaikan kepada mereka. Wali ni dia nikahkan anak dia, memang dia wali mujbir, dia boleh nikahkan anak dia walaupun anak tu tak setuju, sah. Ya? Itu wali mujbir, dia kuasa dia tu, ya, ayah mengatuk ni. Jadi tapi dia bagi kadar yang kurang yang daripada sepatutnya. Kan? Kata anak aku kecil lagi, bagi mahar, bagi 100 dah lah, tak boleh, ya. Jadi batal tadi mahar tadi tu dikembalikan kepada mahar misir, ya, dikembalikan pula kepada mahar misir. Dan yang kelima, seorang perempuan yang cerdik dan berakal, janda atau dara, berkata kepada walinya, kahwinkan aku tanpa mas kahwin. Wali mengahwinkannya tanpa mas kahwin, atau wali mengahwinkannya tanpa menyebut mas kahwin. Dalam masalah ni, perempuan itu wajib diberikan mahar misir. Bila tak sebut mas kahwin atau tak ada mas kahwin, maka dia kena bayar juga dengan mahar misir. Mahar misir tadi kena bagi juga pada perempuan tu. Walau bagaimanapun mas kahwin itu tidak diwajibkan disebabkan akad nikah, tetapi adalah disebabkan persetubuhan. Mas kahwin itu diberikan kepada perempuan sebagai hadiah kerana berlakunya persetubuhan. Ini kerana kerelaan perempuan itu tidak cukup mengharuskan ia disetubuhi, kerana di dalamnya terkandung hak Allah SWT. Ya? Sebab Allah dah sebut dalam Quran, berikan pada mereka hak mereka, iaitu mas kahwin tadi. So kena bagi, kena bagi hak tu pada perempuan, sebab dah termaktub dalam Quran, ya, tentang mas kahwin. Jadi kena bagilah. Tak boleh kalau dia kata tak nak mas kahwin pun tak kena bagi juga, sebab ini hak yang telah ditetapkan kepada dalam Quran ni, Allah SWT tetapkan kepada perempuan tadi. Dalam masalah ini, kadar mahar misir dia menilai, dan nilai semasa akad bukannya nilai semasa persetubuhan. Jadi dia tak tahu nak sebut berapa, jadi dia bayar kena ikut mahar misir itulah. Berapa jumlah setempat paling tidak Qaryah ni, ya. Maklum, tapi yalah, tapi alhamdulillah sekarang bila dah selaras tu mudah-mudah, kan. Kadang orang ni, anak orang ni 100 kalau tak tetapkan, anak orang ni 500, anak orang ni 1000. Ya, tak tahu nak berapa. Tak nak rujuk mana pun tak tahu, nak pening kepala. Dan yang keenamnya, dalam akad disyaratkan sebahagian daripada mas kahwin diserahkan kepada orang lain, seperti bapa atau adik beradik. Akad nikah ni sah, tetapi mas kahwinnya rosak dan suami wajib memberi mahar misir. Dalam akad disyaratkan sebahagian buat syarat pula. Mas kahwin ni nanti
kena bagi pada bapa sikit. Tak boleh. Mas kahwin ni mutlak hak perempuan, jangan usik. Sebab itu kalau kata dengan mas kahwinnya RM20,000, wah tu dia punya solid, dia punya tu. Kemudian kalau dia nak hadiah kepada bapa dia, tu lain cerita. Ini syarat dah. Mas kahwin RM500, RM200.5 kena bagi bapa. Tak syarat. Tak boleh, ya. Batal tadi dia punya mahar tu. Akad nikah dia sah. Sah, tapi sebutan mahar tadi batal dan kena bayar dengan mahar mithil untuk gantikannya semula. Ya. Peringatan, meletakkan syarat ketika akad nikah terbahagi pada 3 pula. Apa syarat dia pula, ya? Tadi kan dia kata letak syarat mas kahwin itu dibahagi 2 pula. Ya. Pertamanya, syarat yang selari dengan kehendak perkahwinan seperti isteri mensyaratkan supaya suami memberi nafkah kepadanya. Ya. Boleh, ya. Kalau dia kata syarat suami itu mestilah kena bagi, memang tak syarat pun, suami itu kewajipan dia. Kan? Sah je nikah, maka mulalah tanggungjawab dia, suami itu, untuk bagi nafkah kepada ni. Syarat ni tak ambil kira, tak boleh. Sebab itu memang dah tanggungjawab. Benda yang dah memang diwajibkan tak boleh letak sebagai syarat. Kan? Sebab kewajipan suami menyediakan nafkah. Bila sah nikah je, tak payah letak syarat dah, memang itu akan berlaku. Bila tak syarat, kalau terlupa sebut syarat, itu yang suami tak bagi nafkah, tak boleh. Kan? Dia mesti benda tu memang akan berlaku. Tak perlu dah dijadikan syarat. Syarat bila kahwin suami hendaklah bagi nafkah, tak, itu dah memang dah termaktub dah. Ya. Syarat ini tidak ada ambil kira manakala akad nikah dan mas kahwin yang disebut syarat tadi adalah sah. Tak ada masalah, ya. Kalau dia dah, kalau perempuan kata okey, dengan mas kahwin 500 contoh, dan suami hendaklah menyediakan nafkah untuk dia, sah, sebab benda tu selaras, tak membatalkan. Nafkah tu memang tuntutan kepada suami, kan. Tak sebut pun tetap sah. Tetap sah. Kedua, syarat yang bertentangan dengan kehendak perkahwinan tetapi tidak mencacatkan maksud asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Contohnya, isteri mensyaratkan supaya suami tidak memadukannya atau tidak memberikan nafkah kepadanya. Akad tersebut sah kerana tidak mencacatkan maksud asal perkahwinan. Walau bagaimanapun, syarat yang diletakkan, sama ada syarat untuk isteri atau suami, adalah rosak. Kerana Rasulullah SAW bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah ni batal. Bila suami isteri kata syarat dia tak boleh madukan, sedangkan hukum tu ada dalam kitab Allah. Mathna wa thulas fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Hukum tu ada, tapi dia tak syarat, tak boleh madukan dia pula. Jadi syarat yang dia buat tadi terbatal dengan syarat yang ada dalam kitab Allah. Tak boleh pakai, kan? Itulah, tapi orang buat agreement ni ada. Sebab saya pernah jumpa, lepas akad nikah dia buat agreement, dia siap-siap. Perempuan ni dia tak syarat suami dia mesti setiap bulan bagi dia 2,000 sediakan ini. Suami dia tak boleh untuk berkahwin lain, tak boleh. Benda tu batal. Tak boleh. Itu dia punya. Itu saya kata, puan, ini taklid. Ini kira nak suruh taklid suami. Sekiranya suami saya lakukan juga perkara ni, saya boleh menuntut cerai. Itu kira taklid tu. Ini macam taklid dia, kan. Saya kata tak perlu buat benda ni, sebab kita dah ada taklid di belakang surat nikah tu. Dah komplit dah, betul tak? Sekiranya aku gagal beri nafkah pada isteri aku selama 3 bulan Qamariah turut 4, kan. Kemudian menyakiti tubuh badannya, mengadu ia, kan, atau mengabaikan dia, ya. Lazim menyakiti tubuh badannya, maka mengadu dia kepada mahkamah syariah, maka dia boleh dijatuhkan khuluk dengan bayaran RM10. Itu dah memang dah tetap, itu jatuh kuasa fatwa pun dah buat. Ini dia buat ikut kepala otak dia seorang. Maka ni hujah dia, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Ya? Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah ni batal. Sebab bertentangan dengan ni, dilarang suami dia madukan dia, sedangkan hukum tu bertentangan dengan
Al-Quran, batal. Batal ya. Mas kahwin tadi jadi rosak. Syarat tadi rosaklah. Syarat yang letak tadi tak boleh pakai. Ya, mas kahwin tadi jadi rosak kerana syaratnya rosak. Ini kerana keredaan terhadap mas kahwin bergantung pada syarat. Dia kalau dia nak dapat mas kahwin tu dengan cara dia baru dia redha baru dapat itu. Tak boleh ya. Apabila syarat rosak, mas kahwin juga turut rosak kerana dia tidak redha dengan mas kahwin dia beri tanpa melaksanakan syarat. Mas kahwin tu kita bagi, tapi kita tengok suami buat juga memadukan dia. Tak boleh lah. Perempuan tu punya syarat tadi batal, tak boleh pakai kerana bertentangan dengan kitabillah, kitab Allah tadi, tak boleh pakai ya. Dan yang ketiga, syarat mencacatkan maksud asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Contohnya dalam akad, isteri mensyaratkan agar dia tidak disetubuhi ataupun menceraikannya selepas perkahwinan. Perkahwinan itu batal kerana syarat yang diberikan menafikan maksud nikah. Batal tu perkahwinan tu. Bukan akad tu batal, bukan mahar tu batal, perkahwinan tu batal kerana maksud pernikahan ialah menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan. Tapi dia letak syarat, boleh kahwin dengan saya tapi jangan setubuhi saya. Batal perkahwinan tu. Tak boleh lah. Itu memang itulah syarat yang ada. Bila sebut akad nikah tu adalah menghalalkan, ikatan yang menghalalkan hubungan antara lelaki dengan perempuan dengan lafaz nikah tadi. Dengan syarat itu, dengan itu syarat yang diberikan membatalkan perkahwinan tersebut. Kalau dia letak syarat tu pula, batal terus perkahwinan tu. Tak boleh, tak sah perkahwinan tu kerana dia menafikan maksud perkahwinan itu sendiri, kan? Kahwin, apa maksud kahwin kalau tak boleh menghalalkan hubungan antara suami dan isteri, kan? Tak tercapai lah, batal. Dia punya akad tadi itu batal, perkahwinannya pun batal. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat sini dulu. Hari ni berapa? 2 ya? 2/5. 1. Wallahu a'lam. Ada apa-apa ni persoalan? Kalau boleh 1, 2 ke, tak kisahlah apa pun. Tak ada ya? Kalau boleh kita nak bincang ke. Tak ada. Tak ada. Allah a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.